macam aspal dulu. Betul. Saya rasa Hafiz pun mungkin sama. Saya tengok masa zaman aspal tu Hafiz lagi macam ceria tau. Mostly apa yang saya boleh katakan, saya expectation apa yang saya ada package sekarang ni mungkin lebih kurang macam between saya dengan aspal tahun lepas kan. So bila pada awal season tu saya dah rasa lain. Saya kata kenapa saya macam suffer, sedangkan kita commit training macam dari segi physical, fitness apa semua memang nak katakan teruk more sama tu ya. Even kalau better 20% more lah daripada last year kan. Tapi dia feeling tu saya macam Cik Asri kata tadi, dia more excitement, lepas tu macam kita feeling lebih different kan. Bila tu saya jadi macam more tu lain sikit, saya more tu tak berapa ceria macam dulu. Sebab saya as a rider, kita nak yang terbaik juga, tapi result tu not coming at the same time. Tu yang membuat saya fikir apa yang saya perlu buat, apa yang saya perlu improve kan, dari segi technician side dengan team. Hakim, jadi soalan dia, adakah benar Hafiz Syahrir nak jadi jurulatih di masa yang akan datang? Tu sebenarnya lama dah orang bagi idea dekat saya untuk tolong rider di Malaysia ni. Bukannya saya tak nak mulakan daripada 2 tahun lepas ataupun tahun lepas, tapi because saya pun masih, orang kata, unstable dari segi saya punya performance, dari segi saya punya kalau contoh saya race sampai 2018 je, mungkin tu saya dah orang mungkin kata terlampau awal kot mungkin steady lah kan. Tapi kita masih, saya pun masih 27, saya pun try push sejauh mana yang saya boleh pergi. Sekarang saya tahu the maximum, bukan the maximum lah, kita kadang-kadang macam air tu sampai limit mana kan, kita tahu limit tu. And then maybe kalau diberi peluang dengan semuanya macam Cik Asri kata tadi, going semua together kan, ada satu bangunan yang ingin support, and then ada yang betul-betul sekeliling kita, ada jiwa yang betul-betul nak pergi to bring this young boy untuk jauh. InsyaAllah saya akan bantulah. Saya tak nak separuh jalan kita minat, ada side tak minat, walaupun dia dah involve sekali dengan kita, tapi it's different mentality. So saya tak nak yang benda tu berlaku lah. Saya nak yang semua 100% mentality untuk bantu. Dia nak jadi terusnya. Ini interesting. Daripada Hamizi Hussein, kenapa ride di Tabasa Hafiz nampak lebih menonjol? Okey, saya boleh katakan yang sebelum ni kan kita tahu chassis Kalex ni memang kompetitif lah. NTS Speed Up ni I kira one step back to challenge them kan. Track basah ni tak menggunakan 100% dekat technician side. So dia menggunakan pengalaman, keberanian dengan feeling yang kita ada di waktu hujan tu lah. So macam saya memang dah biasa bawa motor di litar basah dulu masa kecil, sampailah di World Championship. Bila di World Championship pula saya dapat kita mana ada tayar hujan yang ada lurah-lurah dekat tayar tu semua kan. Dekat Malaysia ni memang tak pernah guna lah dekat Malaysia kan. Sekarang ni lah racing baru nampak dia orang pakai kan. So bila kita dah ada confident, dulu guna tayar semi slick dalam hujan, suddenly dapat tayar rain tire, ada grip, kita lagi boleh confident lah kan. So menggunakan pengalaman dalam masa yang sama, bila dalam hujan chassis dia, semua chassis sama je, mesti lebih kurang sama. Kalau kering tu diorang ada lain sikit kan. Atas rider lah, boleh katakan mostly atas rider 80% lah kalau hujan. Siapa yang bagi? Dia tanya, kenapa pemilihan tayar berbeza semasa sesi kelayakan dan semasa race benar? Okey, sebenarnya sesi kelayakan ni memang
dia 2-3 laps je lah, Dia all shot out lah, depending dia lah. shot dia memang kita bagi over than 100% lah untuk dapatkan position yang terbaik. Lepas tu kadang-kadang kita tahu yang soft tire ni memang tak boleh pakai pun untuk race, tapi boleh 2-3 pakai lap boleh lah kan? untuk 2-3 lap untuk buat time, untuk bagikan kita duduk di hadapan supaya nanti bila di race kita middle of pack tu kita senang. Yalah, kita manage game tu, kita tahu mana kita boleh control pace, kita boleh fight lah. Kalau kita tahu soft tire tu boleh pakai race, kita gunakan terus. Mostly Moto2 ni dia tak macam MotoGP. Mostlynya soft tire Moto2 boleh pakai untuk race lah, sebab dia power dia kurang kan. Power dia satu kurang, tapi kalau sebab Moto2 Dunlop, kalau Dunlop dia keluarkan medium dengan soft, medium tu dia tu memang macam ni lah. Kalau soft dia tu pun dah macam ni juga, tapi at least lembut sikit lah. Lembut. That's why kalau kita tengok Moto2 punya race, lap time faster kadang-kadang second last lap, kadang third last lap, lagi 5 lap nak habis pun diorang masih laju lagi kan. So tu yang Moto2 punya tayar macam orang kata macam ni lah. Kalau MotoGP tu dia cuaca, that's why dia menggunakan soft tire. Kalau cuaca makin lama makin panas, soft tire tu memang lebih grip lah. Kalau soft tire cuaca sejuk, tak ada grip, temperature ground tu tak ada temperature, dia jadi macam sejuk, macam keras kan. Bila kita guna soft tire, dia tak akan melekat. Dia melekat tapi dia spin. So that's why kita destroy the tire. That's why kadang-kadang kalau tengok kan, ramai yang tak tahu bila cuaca panas orang menggunakan soft tire. Boleh ke habis kan? Tapi bila cuaca bawah panas, soft tire dia melekat. Dan bila melekat dia takkan rosakkan struktur tayar luar. Dia takkan slide. Putra Zrol dia cakap, Hafiz try cara Scott Redding masuk race level Asia Superbike, British Superbike or motor mereka, lepas tu comeback macam Redding kat WSBK. Dia siap dia dah ratu Hafiz tu. Tapi I think the point is I think kita nak tengok Hafiz balik kat pesada dunia lah. Sama ada MotoGP ke, Moto2 ke, SBK ke kan. InsyaAllah saya sekarang ni pun situasi bila COVID semualah kan. Dulu announce rider dekat Mei ataupun Jun. Betul. Sekarang announce rider dekat Oktober, last race. Kadang-kadang rider tu tak ada ala tuju pun, tiba-tiba suddenly after that week, lepas after Valencia, after 1 week ada team. So InsyaAllah kalau ada rezeki saya continue. Selalunya memang the option kalau after World Championship memang pergi ke World Superbike. So InsyaAllah ada rezeki saya akan bagi tahu dalam masa secepat mungkin. Buat masa sekarang ni memang kalau tanya saya yang sekarang ni, memang lepas habis last 2 race ni memang saya akan macam relax dulu lah sekejap. Kalau tiba-tiba suddenly ada team, at least saya dah ready dengan mentality saya apa semua, dengan fizikal saya. Training pun dia kena standby lah. That's why saya kata saya tak ada dalam arena kemotoran pun, at least saya prepare badan saya ataupun mentality saya. Tiba suddenly ada call mengatakan saya perlu race ataupun gantikan ni sampai end of the season, at least ready je lah. Saya dah ready. Cuma nak tanya, katakan I tengok banyak kali tau, katakan the last 2 race kan dia dah announce rider baru. Rider yang kat dalam tu tak stress ke? Dia tahu dah aku tinggal 2 race lepas ni, dah tak ada race ni tahun depan ni. Dia depends. Kadang-kadang situasi dia dengan team lah macam mana. Macam saya dengan team, current team saya sekarang ni memang okey. Saya pun faham. Professional lah. Kita dah sampai level ni dah lama. Kita pun belajar kan, dan improvekan dari segi kita punya pemandangan, kita punya mentality, ataupun kita punya apa dah, dari segi percakapan ke, dari segi kita punya movement, karakter body kita semua kita dah improve. And kita pun every year makin meningkat. Semua umur sure makin lama makin matang, tahu apa kita nak buat. So that's why saya dengan team respect each other. Saya faham. Cuma yalah, frust saya tak boleh nak stay and tak boleh nak beli komitmen yang lebih better, because mungkin semuanya sukar untuk saya try to doing in the
in the circle lah, tu yang